PKP kembali dan Abang Bro pun kembali hari ini 1 Jun. Bukan saja kita bermula dengan PKP, tapi hari ini Disney Plus pun mula boleh ditonton di Malaysia. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama Abang Beruang lagi. Sudah 2 bulan kita hiatus. 2 bulan yelah, bulan puasa raya apa semua kan. Jadi sibuk dengan kehidupan. Jadi kali ni kita kembali dengan PKP dan memang timing yang bagus apabila Disney Plus yang kita dengar gembor-gemborkan ada banyak rancangan-rancangan Disney ataupun konten-konten streaming platform Disney Plus lah kan. Maka di Malaysia hari ni boleh ditonton dan boleh di-subscribe. Jadi hari ni Abang Beruang nak bersama dengan anak untuk memberitahu ataupun untuk mensuggestkan apa kata siri-siri original Disney Plus. Dia macam Netflix kan, ada siri-siri original kan. Jadi ini adalah original siri Disney Plus yang boleh dikatakan best. Best lah pada Abang Beruang. Seronok untuk ditonton sepanjang anda berada di PKP ini kan, 2.0, 3.0 jadi kita pergi kepada siri yang pertama. Siri yang pertama ni tajuk dia Mandalorian. Dia punya intro tu kan. Jadi Mandalorian ni kalau anda tak tonton rasa macam rugilah sebab tapi mungkin yang ada yang tak minat dengan dunia Star Wars lah. Dia termasuk dalam universe Star Wars. Jadi mungkin tak berapa minat The Mandalorian. Tapi The Mandalorian ni lah antara satu tarikan yang digunakan untuk Disney Plus masa mula-mula dia buka dulu. Orang kata start boleh streaming dulu. Ramai yang orang kata nak tengok The Mandalorian. Jadi dia ramai yang subscribe lah sebab semenjak Mandalorian ni keluar. Jadi dia boleh dikatakan wajib tonton lah. Jadi cerita dia tentang apa? Okey, macam saya cakap tadi, dia di bawah dunia Star Wars, dalam universe Star Wars. Yang dah tahu mungkin tak perlu diberitahu lah. Tapi yang tak tahu, Disney telah membeli Lucasfilm. Jadi Star Wars ni semua di bawah, orang kata di bawah Disney lah sekarang ni. Jadi konten-konten berkaitan dengan Star Wars semuanya memang under Disney. Jadi The Mandalorian ni pun jadi siri yang menarik untuk ditonton di Disney. Jadi dia berceritakan tentang pemburu upahan yang bernama Din Djarin. Dia ni Mandalorian lah. Orang kata Mandalorian ni macam orang kata tribe ataupun puak, orang kata kaum yang pakai topeng. Kalau kita tengok dalam Star Wars yang first awal-awal dulu, salah satu Mandalorian pemburu upahannya adalah Boba Fett. Jadi diorang bertebaran di dalam universe Star Wars ni sebagai, tapi diorang ada, orang kata ada unite lah, ada kesatuan lah di antara Mandalorian yang pakai topeng, pakai helmet Mando ni kan. Jadi diorang kebanyakan jadi pemburu upahan. Dan dalam cerita ni Din Djarin ni adalah pemburu upahan. Dan nak jadikan cerita, dia mendapat job untuk mencari sesuatu. Dan sesuatu tu adalah orang kata macam sebiji telur, bukan telur lah, macam dalam tu ada dia macam bentuk telur besi macam tu, terapung tu. Dan dalam tu ada makhluk yang spesies macam Yoda, tapi dia masih baby lagi. Jadi masa tu orang pun panggil Baby Yoda lah. Ramai orang masa kemunculan tu panggil Baby Yoda sebab tak tahu Yoda ni kaum apa. Jadi dia diminta oleh Empire, yang orang kata Empire yang baru jatuh, sebab filem ni siri ni selepas kejatuhan Death Star. Orang kata Empire macam jatuh, orang kata dah macam kalah lah sebab Death Star diletupkan apa semua tu kan. Jadi Empire yang masih wujud masa Saki-Baki tu buat upahan untuk mencari job untuk mencari Baby Yoda tadi tu. Kemudian dia ni dah dapat apa semua. Jadi kita tengoklah cerita macam mana dia nak pergi cari Baby Yoda. Ni dalam season pertama lah, Baby Yoda apa semua tu. Lepas tu entah macam mana dia rasa macam tak sampai hati pula nak serahkan. Jadi benda-benda macam tu lah. Dia macam dia cerita macam ada Mandalorian pemburu upahan ni jadi babysitter pula yang jaga baby yang sangat comel dan cute. Sebab tu Baby Yoda jadi fenomena. Okey, jadi itu yang pertama lah anda boleh tonton. Dan Mandalorian pun dah orang kata masuk season kedua untuk tahun lepas, di hujung tahun lepas. Jadi season pertama, season dah masuk season kedua. Dan season kedua pula dia ceritakan pengembaraan dia masih lagi bersama Baby Yoda. Dan ada banyak lagi cameo atau kemunculan watak di dalam universe Star Wars yang buatkan orang macam teruja. Lepas tu ada banyak mission-mission yang dilakukan setiap episod. Menarik lah.
untuk ditonton. Jadi boleh tonton Mandalorian. Kalau anda sukakan sci-fi futuristik dekat planet-planet lain macam tu kan, pengembaraan macam tu kan. Jadi boleh tonton The Mandalorian. Kemudian sebab kan saya cakap tadi season 2, yang best ni kan, Disney Plus ni memang dah susun konten dia dengan baik untuk keluar kan. Sebab Mandalorian ni dia buat macam style Disney Plus buat season dia ni, dia keluar minggu ni satu episod. Jadi orang tunggu setiap hari Jumaat. Macam kita tengok dulu tau, kalau macam Netflix dia keluar sekali banyak, satu season orang tengok sekali banyak kan. Tapi ni buatkan kita tonton setiap minggu. Dia dululah dia buat keluarkan macam tu. Tak pasti untuk yang Disney Malaysia ni, tak, rasanya dia dah keluarkan semua. Sebab masa dia keluarkan dulu, dia awal-awal dulu dia keluarkan Jumaat. Jadi benda tu buatkan kita tunggu setiap minggu. Itu istimewa dia. Kemudian bila habis season 2 Mandalorian, Disney terus sambung dengan daripada Marvel pula. Untuk yang tak tahu juga, konten Marvel, Marvel, Avengers apa semua tu pun di bawah Disney juga, sebab dia dah beli Marvel kan. Jadi ada siri-siri daripada universe MCU lah, movie Marvel Cinematic Universe, yang dah jadikan siri untuk mendalami lebih lagi watak-watak yang ada, side-side karakter. Jadi dalam ni dia bermula dengan awal tahun tadi 2021, dia mula dengan WandaVision. Jadi untuk siri WandaVision ni pula, pada mulanya ni untuk orang yang orang kata mungkin tak berapa suka dengan style dia awal-awal, sebab dia mendapat kritikan jugalah untuk episod 1, 2, 3. Sebab dia buat macam WandaVision ni macam sitcom tau. Macam cerita sitcom dulu-dulu hitam putih, ada suara-suara gelap. Macam balik macam apa ni? Siri ni kenapa? Macam ni kenapa? Watak Wanda dan juga Vision, dua pasangan dia tadi, selepas daripada tu tiba-tiba dia dah masuk dekat dalam. Jadi dia beri kita hint. Habis dia episod ni dia macam hint, diorang ni sebenarnya something wrong tau dengan dunia yang diorang ada ni. Kemudian episod kedua pula dia pergi ke tahun seterusnya, macam sitcom daripada tahun ke tahun. And then barulah dia reveal dalam episod ketiga tu apa sebenarnya yang berlaku, apa benda dunia sitcom, dunia TV yang WandaVision ada ni. Jadi interesting untuk saya lah untuk tonton. Dan dia pun mendalami sebenarnya cerita ni nak tunjuk apa yang terjadi kepada Wanda dan juga Vision selepas daripada yang kita tengok dalam filem Marvel sebelum ni kan, apa yang terjadi dengan dia. Kemudian dalam cerita ni pun dia tunjukkan dia macam ada dia berkeluarga dengan Vision ni dekat dalam dunia TV dia sendiri. Tapi dalam masa yang sama ada agent, bukan SHIELD masa dalam filem ni dah selepas daripada orang kata blip yang 5 tahun orang hilang apa semua tu, dah SHIELD pun dah tak ada. Dia ada SWORD. Dia macam something yang macam SHIELD tapi SWORD namanya. Dia orang pula yang tengah sambil dalam masa yang sama tengah mengkaji WandaVision punya fenomena ni. Apa yang terjadi, kenapa dia misteri-misteri yang jadi. Jadi dalam cerita ni dia reveal satu persatu. Saya tak nak bagi spoil lah, tapi interesting enough untuk kita tonton kalau memang minat nak tahu dengan karakter-karakter ni. Dan ada banyak benda-benda yang menarik juga untuk ditonton dalam ni. Dan saya enjoy tonton WandaVision, walaupun ada yang kata tak suka benda tu. Mungkin sebab saya pun orang kata peminat sitcom. Jadi interesting lah untuk tengok watak-watak ni. Dan ini adalah satu approach yang berbeza pada saya. Kalau MCU buat benda yang sama, nanti orang kata macam asyik buat benda sama. Jadi tapi bila buat WandaVision macam tu, apa benda tu tak faham pula. Ampeh pula kata kan. Buat benda yang lain tak boleh terima pula kan. Biasalah peminat macam tu kan. Jadi itu WandaVision. Anda boleh tonton. Kalau tak nak reveal, kalau nak rasa excitement, tak nak tengok spoil-spoil, boleh tonton. Sebab kalau memang anda cukup minat dengan MCU tadi tu, nak kenal dengan watak ni dan nak tahu apa yang jadi selepas daripada kejadian Avengers semua tu, apa terjadi dengan Wanda dan juga Vision, boleh tonton. Kemudian habis di WandaVision dan tahun ni kita dapat satu superhero yang dekat dengan Captain America, iaitu Falcon and Winter Soldier. Itu siri yang seterusnya lah. Yang baru-baru lagi lah orang kata tamat. Orang kata dah habis dia punya siri dia dalam, dia boleh dikatakan siri yang pendek lah sebab dia dalam 6 episod macam tu. Tetapi cukup menarik. Dia cukup menarik untuk orang yang minat untuk tahu seterusnya pula apa jadi dengan geng. Kalau kita tengok dalam filem Captain America
dalam Captain America. Filem Captain America kita ada nampak hubungan dua orang yang macam gaduh-gaduh, kawan baik kepada Captain America ni, Falcon dan juga Winter Soldier ataupun Bucky. Jadi dalam ni kita diteruskan lagi dengan diorang punya connection, ada lucu-lucu antara diorang berdua ni. Tetapi dia fokus kepada waris Captain America. Siapa selepas daripada Captain America dah serahkan shield kepada Falcon, adakah Falcon terus jadi Captain America? Cerita ni pasal tu sebenarnya. Masa macam asyik pasal shield ni, tapi dia cukup menarik sebab dia serah kat Falcon, tapi Falcon rasa macam tak cukup layak untuk jadi Captain America. Lagipun dia kulit hitam, ada benda-benda yang macam tu lah. Kemudian tapi Winter Soldier kata, no, kenapa kau bagi orang lain apa semua. Dia siap serah kat museum. Tiba-tiba muncul pula pengganti lain, orang kata mendapat gelaran Captain America dengan menggunakan shield tu. Dia agak dari situ Siri tu dia macam, oh, siapa pula Siri ni? Kemudian kita pun dapat tahu siapa Muhammad ni, siapa dia. Kemudian ada pula kemunculan macam Baron Zemo, kan. Baron Zemo pun ada, orang kata villain-villain yang ada sebelum ni, Batroc ada. Jadi kalau anda memang suka dengan karakter-karakter ni ataupun daripada geng-geng Captain America ni, nak tonton filem macam ni, memang orang kata cerita yang fokus kepada Falcon, pada isu Captain America dan juga shield ni tadi, anda shield dia lah yang tu tadi, perisai dia tadi, waris Captain America tadi, anda boleh tonton Falcon ada Winter Soldier. Jadi kat dalam ni cerita dia lebih kepada dia dia punya villain adalah, orang kata macam nama dia Kali Morgenthau. Dia villain ni fokus kepada untuk dia macam suara rakyat lah. Orang kata rakyat yang ditindas. Diorang ni macam diorang ni hasil daripada kemunculan, orang kata lepas daripada blip tu kan. Orang ada yang diletakkan, ada buat undang-undang untuk diorang jadi macam pelarian lah sebenarnya. Jadi diorang ni anak-anak yatim yang diberikan serum. Bayangkan ada beberapa kumpulan yang dipanggilkan, dikategorikan sebagai pengganas, buat benda-benda yang kata macam pengganas. Lepas tu diorang ni ada serum tu tadi, ada super soldier serum. Sebab tu ada relate lagi dengan Captain America ni kan. Jadi diorang ni kuat-kuat. Bayangkan, even Falcon sendiri pun tak kuat. Jadi boleh tonton macam mana Falcon cuba menangani benda-benda ni semua dengan dia punya ideologi dia tadi. Interesting enough lah untuk orang yang memang cukup-cukup minat dengan geng-geng Captain America ni tadi. Okey, dan yang terakhir, selepas daripada Captain America ni, untuk orang yang menunggu siri Marvel, mereka menunggu dalam bulan ni Loki lah akan dikeluarkan. Tetapi untuk orang yang macam saya tengok juga konten-konten daripada Star Wars Universe, mereka kita disajikan dengan The Bad Batch. The Bad Batch, ia adalah orang kata siri kesinambungan, orang kata macam satu tim rebel lah, orang kata satu pasukan tentera daripada klon. Jadi dia daripada dulu ada siri Clone Wars kan. Jadi ada tentera enhance lain sikit, sebab klon kan sama semua kan. Jadi ini ada beberapa orang, dalam 4 orang macam tu, dia berbeza sedikit. Jadi diorang dipanggil The Bad Batch sebab, jadi pada waktu Order 66, kalau anda tengok Star Wars Clone Wars, filem Clone Wars tu kan, Attack of the Clone lah, yang mana tiba-tiba klon semua belot. Diorang pakai sistem lah dekat dalam chip dalam kepala macam tu. Jadi diorang semua ikut arahan si Empire yang jahat ni, yang baru muncul ni. Tetapi yang diorang ni, sebabkan diorang ni lain sikit, The Bad Batch, empat watak ni tadi berbeza, jadi dia tak terpengaruh. Jadi dia nampak benda tu macam tak kena. Jadi dia entah macam mana diorang cuba larikan diri. Jadi pengembaraan bermula lah diorang ni dengan satu lagi klon perempuan lah, budak perempuan. Diorang cuba lari daripada orang kata kejahatan tadi tu. Diorang tak nak follow kan. Jadi interesting enough untuk orang yang tengok animasi. Sudah tu, kalau anda tengok animasi macam Clone Wars, sesuai. Sebab ada yang tak boleh hadam pun. Saya pun tak tengok sangat kata-kata sebenarnya. Tetapi sebab dah benda ni konten baru, saya pun tonton. Dan suka lah tengok watak-watak, 4 watak ni, sebab dia orang ada yang ada watak reka, ada badan besar apa semua kan. Jadi dia enhance dia berbeza-beza tau. Ada yang kepala otak cekap. Jadi kita suka tengok dia macam military staff, military style, soldier style apa semua. Tetapi dalam bentuk orang kata kartun dan juga
team yang special lah macam tu. Jadi kalau anda memang suka konten-konten yang berkaitan dengan Star Wars, anda juga boleh tonton The Bad Batch. Tetapi yang last ni mungkin tidaklah terlalu best sebab dia memang untuk orang yang betul-betul layan kartun dan konten daripada Star Wars. Tapi kalau anda memang layan banyak animation, mungkin kurang juga minat macam saya berpendapat cara animation, tak tahu daripada Clone Wars pun rasa macam agak kaku sedikit. Agak kaku sedikit. Tetapi dia cukup bagus untuk orang yang memang minat konten berkaitan Star Wars, boleh tonton The Bad Batch. Jadi itu saja 4 siri best atau kata siri yang boleh tonton di dalam Disney Plus. Kalau anda baru lagi subscribe Disney Plus ataupun mungkin ada dah tonton awal ke, jadi ini saja. Dan inilah untuk review, untuk comeback ulasan Abang Beruang. Untuk yang support dan masih lagi bertanya, mana video baru, terima kasih yang dah subscribe. Dan kalau anda belum subscribe, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang like dan boleh komen di bawah kalau ada cadangan untuk siri-siri yang menarik dalam Disney Plus. Jadi itu saja. Assalamualaikum dan selamat ber-PKP, stay safe, stay home. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye bye.